Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Pakistan, Chad dan Afrika ketika ini mengalami kebuluran akibat kemarau dan banjir. Semua hal ini memberi ancaman besar kepada penduduk dunia. Apatah lagi kepada Pakistan, negara kedua yang mempunyai jumlah penduduk beragama Islam teramai di dunia selepas Indonesia, iaitu hampir 203 juta orang. Dengan keluasan lebih 881 km persegi, menjadikannya sebagai negara ke-33 terbesar dunia. Ini tidak termasuk kawasan pertikaian Kashmir, dan banjir kali ini menenggelamkan hampir keseluruhan Pakistan yang paling teruk terjejas, Balochistan dan Sindh. Semuanya akibat perubahan iklim. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan rakan kongsinya telah menghantar bantuan makanan atau keuangan kepada sekurang-kurangnya 336,000 orang yang terjejas akibat banjir di wilayah Balochistan, Pakistan dan 117,000 orang di wilayah Sindh. 32 tan metrik bekalan kecemasan turut dibekalkan untuk menyokong keperluan kanak-kanak dan wanita, termasuk ubat-ubatan serta bekalan perubatan. Bantuan diterbangkan dari Dubai ke kawasan paling terjejas di wilayah Sindh. Menurut kerajaan Pakistan, lebih 1,300 orang terkorban dan lebih 12,700 cedera akibat banjir kali ini. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres yang melawat sendiri kawasan bencana berkata, beliau tidak pernah melihat banjir yang membunuh ramai orang akibat perubahan iklim. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. Wealthier countries are morally responsible for helping developing countries like Pakistan to recover from disasters like this and to adapt, to build resilience to climate impacts that unfortunately will be repeated in the future. The people of Pakistan contribute less than 1% to the global carbon footprint. And while this crisis is not solely of our making, surely the response to this crisis must also be a global response. And with the help of the United Nations Secretary General, we look forward to working with the world, with the global community, to build back better. Bencana itu turut merosakkan jalan raya serta jambatan. Selain lebih 1.1 juta kediaman rosak dan kira-kira 560,000 rumah musnah. Setakat ini lebih 630,000 mangsa banjir berlindung di kem sementara seluruh Pakistan dengan kebanyakannya di wilayah Sindh. Satu per tiga daripada Pakistan atau kawasan seluas United Kingdom sudah ditenggelami air. Bencana yang disebabkan hujan lebat itu digambarkan sebagai monsun dipacu steroid oleh Guterres. Sementara itu, pegawai Pakistan mengatakan pemulihan banjir itu memerlukan sekurang-kurangnya 10 bilion dolar Amerika atau bersamaan 44.97 bilion ringgit. Satu jumlah mustahil bagi negara yang mempunyai hutang tinggi. Pada akhir Ogos, tabung kewangan antarabangsa IMF mengeluarkan kira-kira 1.1 bilion dolar Amerika dalam pembiayaan baru untuk membantu Pakistan mengatasi kemelut ekonominya. Sambungan pembiayaan IMF itu untuk Pakistan di bawah program pembiayaan 6 bilion dolar Amerika Syarikat yang dipersetujui pada Julai 2019 diluluskan selepas kerajaan baru pimpinan Perdana Menteri Shehbaz Sharif baru-baru ini menerima syarat IMF yang berpengkalan di Amerika Syarikat, termasuk penyatuan fiskal dan kenaikan harga petrol. Shehbaz berkata penyambungan semula program IMF itu secara rasmi adalah langkah besar ke hadapan dalam usaha negara meletakkan ekonomi Pakistan kembali di landasan. Pembiayaan untuk tempoh 39 bulan itu digantung awal tahun ini apabila kerajaan Perdana Menteri Imran Khan sebelum ini menawarkan bahan api dan elektrik pada kadar subsidi. Namun keutamaan pada ketika ini adalah makanan serta tempat perlindungan kepada jutaan mangsa terjejas. Pakistan menerima hujan lebat yang selalunya membawa kemusnahan, iaitu musim tengkujuh tahunannya. Namun pada masa sama, ia penting untuk pertanian dan bekalan air.
Bagaimanapun, hujan lebat luar biasa tahun ini belum pernah disaksikan selama beberapa dekad dan pegawai Pakistan menyalahkan perubahan iklim yang mana meningkatkan kekerapan dan intensiti cuaca ekstrim di seluruh dunia. Tiada siapa tahu di mana kampung kami. Semua kawasan terlihat seperti lautan terbentang luas. Ada kawasan ditenggelami sekitar 7 meter atau 23 kaki sehingga menyukarkan kami mendapatkan bantuan. Pejabat meteorologi mengatakan Pakistan menerima hujan 5 kali lebih banyak daripada biasa pada 2022 di Padinan, iaitu sebuah bandar kecil di Sindh dengan dinaiki air lebih 1.8 meter sejak monsun bermula pada Jun. Kesan hujan lebat itu menjadi 2 kali ganda hingga membawa banjir kilat di sungai di utara pergunungan yang menghanyutkan jalan, jambatan dan bangunan dalam beberapa minit dan pengumpulan air yang perlahan di dataran selatan yang menenggelamkan ratusan ribu kilometer persegi daratan. Manakala di Mahar, sukarelawan tentera laut terpaksa berkayuh menggunakan 2 bot penyelamat bagi menghantar bantuan, mengangkut mangsa yang memerlukan bantuan ke bandar. Sementara itu, lebih 1,460 pusat kesihatan rosak dengan 432 musnah sepenuhnya. Majoritinya di wilayah Tenggara Sindh. Pasukan kesihatan juga sukar untuk ke kawasan dilanda banjir. Kadar kematian dalam kalangan bayi baru lahir serta kekurangan zat makanan akut tinggi. Kes cirit-birit akut, kepialu, campak dan malaria meningkat, terutamanya di kawasan paling teruk terjejas. Keadaan itu dijangka bertambah buruk. Antara yang terjejas keluarga Basti Ahmad Din. Peliknya mereka enggan meninggalkan kawasan tersebut. Mereka berpendapat jika wanita ke pusat pemindahan sementara, mereka akan bergaul dengan lelaki bukan mahram sekaligus merendahkan maruah mereka. Sanggup mati kebeluran daripada membiarkan wanita mereka dipandang lelaki luar. Dan wanita di Baloch tidak mempunyai hak untuk bersuara. जो भी बलोच खानदान है ना, वो बाहर जाने से कतराते हैं क्योंकि बलोच अपने ख़वातीन को बाहर निकलने नहीं देते हैं। ठीक है ना, यहीं पे वो घर पर ही रहते हैं, गुजारा कर लेते हैं, जैसे भी भूखा रहकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बाहर अपने फैमिलीज़ को नहीं भेजते। हमारा है कोई 100 घर, वो सब खराब हो गया है बारिशों से, पानी से। हमारा रास्ता यहीं से कच्चा है, पहले भी कच्चा था, पानी से पहले भी कच्चा था। अब ये किश्तियाँ हैं, लोकल किश्तियाँ हैं, ये आते भी हैं जाते भी हैं, किराया डब्बा लेते हैं मजबूरी की वजह से। बाकी हम बाहर नहीं जा सकते, हमारा पर्दा है। अगर बाहर जगह भी नहीं है, कोई रोड पर बैठा है, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, हम नहीं बैठ सकते। Lebih 90 rumah dari 300 kediaman di sini musnah. Manakala sekurang-kurangnya 498,000 penduduk ditempatkan di kem bantuan, sementara ramai lagi dipercayai tinggal bersama saudara mara dan rakan. Tanaman kapas yang diusahakan hanyut dibawa arus banjir. Jalan yang menghubungkan dengan bandar terdekat pula ditenggelami bah setinggi 3 meter. Sampan kecil adalah satu-satunya cara penduduk kampung keluar mendapatkan bekalan makanan. Dalam bencana ini, masih ada yang mengambil kesempatan. Barangan keperluan dijual lebih mahal dari biasa. Ia seperti mengambil kesempatan atas kesempitan. Malaysia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Pakistan sejak 1957 lagi. Hubungan ini boleh dieratkan lagi dengan bantuan kemanusiaan ketika negara tersebut dilanda bencana. Baiklah, Global Hijrah berehat seketika, kembali sebentar lagi. Alhamdulillah bertemu kembali. Greece beri amaran Perang Dunia Ketiga jika Turki terus menekannya.
Dan terbaru pegawai pantainya melepaskan tembakan ke arah kapal kargo yang berlayar di Laut Aegean dekat perairan antarabangsa. Tindakan ini menambahkan ketegangan antara kedua-dua negara. Tiada kecederaan dilaporkan. Tembakan dilepaskan 11 batu nautika barat daya Pulau Turkiye di Buzkada. Menurut pegawai pantai Turkiye, anggotanya bergegas ke lokasi kejadian namun 2 bot milik Greece telah beredar. Namun kedutaan Greek di Ankara berkata mereka tidak pasti mengapa tembakan dilepaskan. Sejak beberapa minggu lalu, negara jiran Turkiye dan Greece menyuarakan kebimbangan satu lagi perang di Eropah selepas kedua-dua negara saling mendakwa pencerobohan berlaku di ruang udara mereka. Turkiye mendakwa Greek melanggar perjanjian antarabangsa dengan meletakkan anggota tentera di pulau berhampiran negaranya dekat perairan Aegean dan dipercayai askar udara Greece telah mengganggu juruterbang Turkiye ketika latihan ketenteraan NATO di Timur Mediterranean. Manakala Greece mendakwa mereka perlu mempertahankan kawasan timur pulau mereka termasuk tumpuan pelancong Rhodes and Kos. Kawasan itu dikatakan lebih hampir dengan Greek berbanding Turkiye. Semoga semuanya baik-baik sahaja dan ketegangan antara Turkiye dan Greece dapat dikurangkan. Dengan itu, sekian Glob Ahli Hijrah untuk minggu ini. Layari ahlijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan global dan isu semasa dunia Islam. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.